Jangan bawa konflik mazhab ke Malaysia, jangan bawa apa yang berlaku di Pakistan, di Iraq, di Syria, di Yemen, ya. Hari-hari ada bombing kan. Orang Sunni pergi semayang, orang Syiah bom. Orang Syiah semayang, orang yang kononnya Salafi pergi bom kan. Yang jadi bangsa kita lain sunnah macam apa? Yang duk bergaduh tu dia orang anjing dengan kucing dua orang tu lah. Syiah dengan seorang lagi yang selalu mendakwa sebagai salaf, kami orang salaf katanya, kami terima Al-Quran dan Sunnah, yang lain kami tolak. Jangan bawa ke Malaysia. Itu melibatkan isu keselamatan. Dr. Mahmud Ahmad sekarang masih ada dekat sana lagi, bergabung dengan Kepala Abu Sayyaf. Bila nak ditembak tak tahu, kawannya seorang yang kena tembak lah. Apa nama Husin? Najib Husin. Ni orang ini yang orang juga sensitif ni. Datuk Ayub cakap Salafi Jihadi. Datuk Ayub ni bukan pandai bahasa Arabnya. Term Salafi Jihadi ni bukan Datuk Ayub saja yang gunakan. Term Salafi Jihadi diguna oleh semua agensi penguatkuasa asing, agensi perisikan asing, dan juga majlis fatwa kita. Saya pakai majlis fatwa, dan juga kertas putih yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Parlimen. Term yang digunakan Salafi Jihadi. Golongan ni bukan golongan salaf, tapi mereka mengaku salaf. Sebab tu ramai tertipu, ramai terpengaruh. Jadi jangan keliru tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat, dengar tu pesanan daripada pengarah, ya, seorang pengarah anggota polis yang pernah bertugas di cawangan khas. Dan seharusnya kita di Malaysia ini tidak berlaku, ya, pergaduhan agama sama sendiri, iaitu di dalam agama Islam sendiri berkenaan dengan perkara-perkara kecil, perkara-perkara yang khilaf, ya, seperti perkara-perkara yang dikatakan bid'ah, yakni tentang ibadah-ibadah, ya, amalan-amalan kita yang selama ini buat dan tidak bercanggah pun dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, mengikut tafsiran ulama yang terdahulu. Dan ulama-ulama kita juga bukannya sembrono membenarkan amalan-amalan tersebut, seperti menziarahi kubur, baca talqin, Maulidur Rasul, apa lagi, baca kuno dan sebagainya lah, ya. Jadi diharap satu golongan ini yang kuat menyerang, dia menyerang tentang ibadah umat Islam keseluruhannya, di mana kelirulah, boleh mengelirukan masyarakat dan boleh memecah belahkan masyarakat. Ini orang-orang Islam itu sendiri. Jadi kita seharusnya menghindarkanlah, kita hindar daripada perbalahan ini yang boleh menimbulkan banyak permasalahan dalam masyarakat kita. Kita ni sudahlah dengan di masalah COVID, masalah ekonomi, masalah ancaman daripada luar, yakni musuh-musuh luar Islam yang mengancam kita dengan pelbagai cara. So datang pula musuh-musuh di dalam Islam. Saya katakan musuh ni kerana dia suka mengancam, memecah belahkan masyarakat Islam itu sendiri dengan menggunakan ataupun menyerang ibadah orang-orang Islam yang tidak sepatutnya diungkit dengan begitu lantang sehingga mengkafirkan orang lain, kan. Jadi saya eloklah, ya, saya mohonlah sangat-sangat kepada satu pihak yang digelarkan Wahabi atau Salafi itu, udahlah, ya, udahlah. Dan juga satu pihak lagi yang dikelar Ahli Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama ni jangan terlalu mengecam dengan menggunakan bahasa-bahasa yang kotor kepada pihak yang satu lagi. Ayolah kita bersama-sama duduk semeja, bermusyawarah antara satu sama lain, orang-orang yang cerdik pandai dalam bidang agama, dan mengajar kami ini orang awam untuk sama-sama mengamalkan perkara yang benar
di sisi Al-Quran dan As-Sunnah. Kan senang, kan? Tidak begitu. Jadi kami yang keliru, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengaji tinggi, membaca beribu-ribu kitab, mereka faham. Tapi kami ni yang mengikut ni, yang cetek ilmu, terutama yang sedang mencari untuk membetulkan diri mereka, ya, memberi mereka ke jalan yang benar, tiba-tiba confused. Uish, aku nak ikut yang mana satu ni? Contohnya begitu. Dan harap anak-anak muda kita yang sedang mencari ilmu agama kena berhati-hati jugalah, ya, supaya tidak berlakunya perpecahan antara kita semua. Dan ikutlah majoriti, kalau boleh ikutlah yang majoriti yang diamalkan sejak sekian lama. Dan jauhilah bid'ah dolalah tu, cuba jauhi, jangan buatlah, ya kan, yang betul-betul bid'ah lah. Maknanya maksud saya bid'ah yang diharamkan dalam Islam, ya, yang bid'ah kecil yang dikatakan hasanah kalau mengikut satu istilah, ya. Kita janganlah duk berdebat benda-benda ni, kan. Tolonglah pening kepala saya, ya, pening kepala saya semua, pening kepala orang ramai. Kita minta yang melihat video ini sama-samalah membuat penilaian yang baik, supaya kita semua diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berhentikan menggunakan bahasa-bahasa kotor, menyerang ulama-ulama dengan bahasa yang kotor, dan ulama sendiri. Seeloknya memberi contoh dan tauladan yang baik kepada masyarakat, dan janganlah menggunakan bahasa-bahasa yang kotor, dan jangan mudah mengkafirkan orang, ya, selagi mana orang itu mengamalkan Islam dengan betul. Maksudnya satu aliran yang betul mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, saya sebenarnya sedang mencari, dan saya begitu confused dengan perkara ini, terutama sekali di dalam YouTube yang kita guna untuk ambil pakai untuk menjadi pelajaran kepada kita, kerana kadang-kadang kita kekurangan masa untuk pergi mendengar ceramah-ceramah agama, oleh kerana tekanan daripada dari sudut mencari sumber kewangan untuk ekonomi kita juga kekurangan masa untuk belajar begitu, dan kita search melalui YouTube. Kita search YouTube ceramah ustaz ni, kita search YouTube ceramah ustaz ni, dan kadang-kadang confuse. Banyak kategori-kategori ustaz yang memberi ceramah yang berbeza-beza, dan memang kepelbagaian, tetapi ia menjadi confuse kerana contohnya perkara-perkara yang kita dah semat dalam jiwa kita. Contohnya membaca Al-Fatihah selepas solat, kita sedekah kepada Rasulullah, kita sedekah kepada ibu bapa kita, kita sedekah kepada sesiapa sajalah yang kita niat di dalam hati kita. Tapi tiba-tiba ada ustaz lain pula, ada satu ustaz menyatakan jangan. Kalau dia kata Rasul tak buat, Nabi Muhammad SAW tak buat, dia kata begitu, tak apa, memang Rasulullah SAW setahu saya, mengikut saya dengar daripada ceramah-ceramah, dia tak buat, tak baca Al-Fatihah selepas solat di zaman dia. Tetapi Al-Fatihah tu kan Al-Quran, apa salahnya kalau kita baca Al-Quran, kan dapat pahala. Jadi itulah yang confusekan kepala otak kita, kan. Jadi itulah sahabat-sahabat, saya harap sahabat-sahabat lebih berhati-hatilah, dan minta sahabat-sahabat subscribe YouTube channel saya yang baru ini, dan dengan buat masa ni masih lagi pergambaran dan percakapan yang kurang berkualiti, tetapi diharap bermanfaat kepada sahabat-sahabat semua. Please subscribe, dan boleh menggalakkan saya untuk berkarya ataupun menyediakan maklumat-maklumat kepada anda semua dan kepada saya sekali. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.